jiran dia dapat, nikmat jiran dia dapat. Jadi kita buat ibadat. Sudah tentu akhlak dia. Kita kat Mekah hati kita bersih tu kan. Mak bapak kita pada tempat yang sewajarnya. Wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa man sanna bisunnatihi ila yaumiddin. Rabbana syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalina. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil 'alil 'azim. Rabbi yassir wala tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana mempertemukan kita pada malam ini di penghujung bulan Sya'ban 1443 Hijri. Hari ini sudah 20 Sya'ban, lebih kurang 10 hari saja lagi untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan tahun 1443. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi kesempatan kepada kita untuk kita bertemu dengan Ramadan. Sebab seandainya setahun itu adalah racun, maka penawarnya adalah sebulan di bulan Ramadan. Jadi mudah-mudahan doa yang selalu kita baca, Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa tu kadang-kadang tersasul, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Itu doa makan atau doa supaya kita dipertemukan dengan bulan Ramadan. InsyaAllah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati usia kita, panjang umur kita, beri kesihatan kepada kita, untuk kita bertemu Ramadan, dapat kita beramal dengan sebaik-baiknya, dapat kita melaksanakan sebanyak-banyak amalan. Sebab amalan dalam bulan Ramadan ini adalah merupakan satu amalan yang digandakan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang sering ditunggu oleh sahabat-sahabat, oleh Nabi, oleh sahabat, oleh ahli keluarga baginda Nabi SAW. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam masa yang ada ini kita ingin membaca satu potong atau dua potong hadis berkenaan dengan amalan-amalan yang boleh menjauhkan seseorang daripada api neraka. Inilah matlamat hidup kita ni tuan-tuan dan puan-puan, yang kita duk buat amal ibadah, kita patuh apa yang Allah Ta'ala suruh, kita patuh meninggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Sebab utamanya ialah kita takut pada api neraka, takut untuk dimasukkan dalam api neraka. Sebelum masuk api neraka tu, duduk di alam barzakh, alam kubur tu pun Allah sempit dah tuan-tuan dalam tu. Tak larat dah kita nak tunggu. Saya kuarantin 7 hari pun tak larat. Atuk pernah kuarantin tak? Dalam bilik ya. Dalam bilik aircon ada lagi tak? Katil ada lagi. Nak makan apa bagi tahu, semua orang hantar. Cuma ada nasi royal Kedah tak sampai. Allah. Itu pun rasa dah tak larat dah 7 hari. 7 hari. Kesan dia.
Allah Rabbi, esok kita dalam kubur seorang-seorang, tak tahu macam mana keadaan. Gelap gelita. Yang cahayanya adalah Al-Quran yang kita baca. Itulah peneman kita. Surah Al-Mulk yang kita baca. Ayat-ayat yang kita hafaz, yang kita jadikan amalan dalam kehidupan kita, dia akan menemani hidup kita di alam barzakh. Kelak dia tidak ada jaminan. Walaupun dia CEO TMB sekalipun, tidak ada jaminan kubur dia akan diterangi oleh cahaya-cahaya. Tak ada jaminan. Berapa alam nak lalu kita ni? Ya? Berapa alam nak lalu? Berapa alam? Maksudnya tu? Alam dunia. Ha. Akhirat. Sebelum alam dunia tu dia ada alam roh. Nah, Berapa alam tu Pak tu? alam roh yang mula-mula sekali diciptakan Allah. Kita semua ni dicipta roh dulu. Alam roh. Kemudian ada roh itu ditiupkan ke dalam alam rahim. Ditiupkan ke dalam rahim ibu. Maka roh itu dimasukkan ke dalam alam rahim. Duduklah dalam kandungan alam rahim itu berapa bulan? 9 bulan. Daripada alam rahim itulah lahir ke alam dunia. Di dunia ni dia ada peringkat bayi, peringkat kanak-kanak, peringkat remaja, peringkat dewasa, peringkat tua. Akhirnya akan mati. Ada yang sempat sampai ke peringkat tua, ada yang tak sampai ke peringkat tua. Kan? Belum masuk kubur lagi. Bawa alam dunia. Mati itu baru dikatakan alam barzakh. Kan, bila kita mati itu dicabutkan roh daripada jasad, maka dimasukkanlah ke dalam alam barzakh. Duduk di alam barzakh itu, bila berlakunya hari kiamat, tiupan sangkakala, maka bermulalah hari akhirat. Masuk ke alam akhirat. Masuk ke alam akhirat ni, bila tiupan sangkakala yang kedua itu, semua akan dibangkitkan daripada alam kubur. Bangkitkan pada alam kubur, akan dikumpulkan di padang mahsyar. Duduk di padang mahsyar tu, Datuk, tak tahu berapa lama. Kan? Tak tahu berapa lama. Satu hari bersamaan dengan 100 tahun di dunia. Yang panjang ni. Satu hari. Perasaan itu. Perasaan lama. Jadi manusia ni pun kata, bilalah Tuhan nak panggil kita ni dihisap. Sebab tak tahan dengan keadaan pada mahsyar ni, seperti yang kita mengajinya, dia bergantung pada keadaan orang. Sempit, sesak, panas, berpeluh, keluh, kesah, itu bergantung pada amalan orang hidup atas muka bumi ni. Maka orang pun pergi bertemu dengan manusia, bertanya, berbincang, bilakah Allah Ta'ala akan memanggil proses hisab? Tak apalah, hisablah, kita masuk neraka pun tak apa. Oleh kerana tak tahan duduk di padang mahsyar tu, dia kata tak apalah, masuk neraka pun tak apa. Tak tahan. Maksudnya tak tahan tu, maksudnya nak bergerak ke satu tempat yang lain tu. Dia tak tahu neraka tu lagi teruk. Tapi oleh kerana tak tahan dengan keadaan, dia kata carilah siapa-siapa yang boleh memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dipercepatkan proses hitungan, proses hisab. Maka berkatalah orang, pergilah bertemu kepada Nabi Adam alaihissalam. Bertemu dan mintalah supaya Nabi Adam alaihissalam memohon kepada Allah dengan berkat permohonan pada Nabi Adam itu, supaya Allah percepatkan proses hitungan. Maka Nabi Adam pun dia kata, aku tak boleh memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku pun manusia yang berdosa kepada Allah. Allah tak akan dengar permohonan aku.
Dia kata akulah manusia yang mula-mula melakukan dosa pada Allah. Allah larang aku makan makanan-makanan dalam syurga. Aku makan, aku langgar perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab itu aku dihukum. Jadi aku tak boleh nak memohon syafaat kepada Allah. Maka pergi, dia cadang, pergilah bertemu dengan Nabi-Nabi yang lain lah. Saya tak ingatlah susunan tu. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim pun tidak mampu. Nabi Musa pun tidak bertemu dengan Nabi Isa. Dan Nabi Isa mencadangkan supaya bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi Muhammad sanggup untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk memohon perkenan pada Allah Subhanahu wa taala supaya dipercepatkan proses hitungan. Lalu Allah Subhanahu wa taala kata, aku menerima permohonan kamu dan aku akan mulakan proses hitungan ini bermula dengan umat kamu terlebih dahulu. Jadi berkat kita jadi umat Nabi Muhammad ni, maka kita akan dihitung terlebih dahulu. Dipercepatkan proses hitungan. Tapi ulama kata proses hitungan itu sendiri sudah dikira sebagai satu azab. Proses hitungan itu adalah merupakan satu azab. Jadi beruntunglah orang-orang yang tidak melalui proses hitungan masuk ke dalam syurga. Ada orang, kumpulan-kumpulan yang masuk dalam syurga tanpa dihisab. Sebahagian daripadanya. Jadi ekspres Datuk, tak payah tunggu queue. Macam Datuk pergi buat haji lah, kan, tak payah masuk kota, ekspres tu pergi kan. Seronok lah Datuk, seronok kan. Itu di atas muka bumi kan. Orang kata, aku dapat pergi, tak ada tunggu kota. Ni Menteri Agama duduk di Arab Saudi ni, pergi berunding, antaranya adalah untuk mendapatkan kota yang lebih. Untuk proses haji. Dah berapa tahun dah tak pergi haji kan? 2 tahun. Tak, maksudnya kita tak hantar jemaah pergi haji 2 tahun kan? 2020 2021. Ini tahun 2022. Ini sekarang ada mesyuarat haji di Arab Saudi lah, proses rundingan. Arab Saudi bagi, terima, tapi kita, kerajaan kita Malaysia ni tak berani nak hantar lagi. Tahun sudah lah, tahun ni insya-Allah lah, mudah-mudahan bila transisi ke endemik. Dia belum endemik lagi tuan-tuan jangan silap. Kita 1 April ni bukan endemik lagi. Dia panggil transisi, maksudnya peralihan. Belum masuk sebenarnya lagi, peralihan. Endemik kena tunggu WHO akan umumkan untuk masuk ke pasca endemik. Sekarang belum endemik. 1 April bukan endemik lagi. Sebab ada sebahagian orang tu dia silap faham. Dia kata 1 bulan dah endemik dah, tak perlu patuh SOP dan sebagainya. Kita masih lagi dalam pandemik, proses transisi ke arah endemik. Sedikitlah, tunggu. Dan kita akan mula solat pada 1 April tanpa perlu penjarakan. Tapi kena ingat, aktiviti solat saja. Duduk dalam majlis ilmu, kuliah, kena duduk jarak-jarak lagi. Sekurang-kurang wajib pakai mask. Wajib. Mai sejahtera kena scan. Sejadah digalakkan. Dia tak wajib, tapi digalakkan bawa sejadah sendiri. So maksud kalau tak bawa sejadah pun boleh masuk juga. Tapi dinasihat bawa sejadah sendiri. Kan? Hari Jumaat dengar khutbah kena duduk jarak. Time semayang baru boleh duduk rapat. Jenuh nak buat untuk imam. Jenuh pendi kena susun tengok. Nojak lah tu tengok. Macam mana nak susun ya? Waktu khutbah dia kena duduk jarak, tapi waktu semayang dia boleh duduk rapat.
Dia aktiviti solat saja. Solat sahaja yang tidak disyaratkan penjarakan, diberi pengecualian lah. Termasuk SOP dalam pengangkutan awam. Tapi di stadium bola itu kena jarak lagi 1 meter. Itu orang KBS kata, kenapa tak boleh rapatkan macam di masjid di surau? Masjid di surau still kena jarak, cuma semayang ya. Sebab semayang ni tak lama, 10 minit kan, lebih kurang waktu semayang lah. Sudah aktiviti tazkirah, ceramah dengan khutbah masih lagi kena ada penjarakan. Ada penjarakan. Dia akan pakai 1 SOP sahaja dan ada 9 garis panduan. Jadi tak banyak SOP dah, rujuk 1 SOP saja dan 9 garis panduan yang kecil lah. Kita patuhlah nak buat macam mana kan, atas pengurusan siasah pentadbiran kita patuh. Hadis pada malam ini iaitu mempertahankan maruah orang Islam yang berakhlak baik, maka dia akan dijauhkan daripada api neraka. Ini hikmahnya kita mempertahankan maruah seorang Muslim yang dikenali mempunyai akhlak yang baik. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man radda an 'ardihi akhihi, man radda an 'ardi akhihi raddallahu an wajhihi an-nar yaumal qiyamah." Pendek hadis ini yang bermaksud hadis 93 kita ada buat kitab. Hadis 93. Maksud dia, sesiapa yang menolak tuduhan jahat terhadap maruah saudaranya, Allah akan mencegah tubuhnya, wajahnya, yakni tubuhnya dari api neraka di hari akhirat. Tengok Allah Subhanahu wa taala memberi pengiktirafan kepada seorang saudara yang mempertahankan maruah saudaranya. Itu pentingnya maruah ni. Sebab itu dalam Islam, orang yang mengaji syariat, maqasid syariat ni dia ada 5 yang Islam jaga, yang Islam pelihara. Itu yang pertamanya ialah agama. Yang kedua, nyawa. Yang ketiga, akal. Yang keempat, harta. Yang kelima, keturunan. Ini 5 perkara. Dan ada ulama yang mengatakan bahawa 6 perkara yang dijaga oleh Islam, iaitu maruah. Yang ke-6, maruah. Kenapa penting maruah? Ya, sebab karamatul insan, manusia ni Allah Subhanahu wa taala ciptakan diri dia ada karamah, kemuliaan. Sebab itu dia perlu menjaga maruahnya sebagai seorang Muslim, sebagai seorang yang beriman. Dia kena jaga, termasuk akhlak. Itu maruah termasuk akhlak. Dan kita tak boleh merendahkan maruah kita sebagai seorang Islam. Kalau ada orang yang merendah-rendahkan maruah sebagai orang Islam, maka kita wajib mempertahankan. Bahkan sesama Islam sendiri pun, kalau ada orang yang mencemarkan maruah seseorang, kita kena mempertahankan. Kita kena mempertahankan. Sebab itu hadis yang kita bacakan ini, Nabi kata, sesiapa yang menolak tuduhan jahat terhadap maruah saudaranya, Allah akan mencegah wajahnya, yakni tubuhnya, dari api neraka pada hari akhirat. Seorang itu dia terkenal dengan akhlak yang baik, terkenal dengan akhlak yang baik, disanjung, dipuji, dan tidak melakukan perkara-perkara dosa besar yang ma'ruf. Orang kenal dia
bukan orang yang suka buat dosa-dosa besar yang ma'ruf. Sebab itu kita kadang-kadang Islam, Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita. Kita banyak dosa. Kita kadang-kadang Allah Taala tutup kita ni dengan pakai kopiah, dengan pakai jubah, kan? Dengan jawatan-jawatan tertentu, dengan panggilan ustaz, dengan panggilan haji. Tapi aib kita Allah Taala tak dedahkan. Kalau Allah Taala buka pekung di dada, kan Melayu kata, Allah Taala buka kita punya dosa-dosa, sama ada dosa kecil, dosa besar, dosa yang lama, dosa yang baru. Kalau Allah Taala buka, kalau Allah Taala dedahkan kita punya keburukan aib, tak boleh jadi saya tak ceramah di depan tuan-tuan ni, malu. Imam Amirun dia tak jadi tok imam dah, malu. Sebab Allah Ta'ala buka. Ini Allah Ta'ala tutupkan aib kita. Allah Ta'ala tak buka. Lalu Allah mengharamkan seseorang yang sengaja membuka aibnya apabila Allah Ta'ala sudah tutup. Allah Ta'ala dah tutup aib dia, tiba-tiba dia berbangga pula dengan aib yang dia lakukan. Oh, dia kata semalam untung besar tikar nombor ekor, dapat 20,000. Dia bangga cerita dekat orang. Itu aib. Haram kita cerita pada orang lain. Dia kata aku semalam berzina dengan 3 orang sekali, perempuan. Dia bangga, dia cerita dekat orang. Allah dah tutup dah aib dia. Allah tak bukakan rahsia dia, tapi dia sendiri yang menceritakan keaiban dia. Maka ini termasuk di antara dosa-dosa yang ditegah dalam ajaran agama Islam. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, hadis ini menceritakan pentingnya kita menjaga maruah. Sama ada maruah diri kita ataupun maruah orang lain. Sama ada apa yang dia buat itu mendatangkan suatu dosa kepada diri dia. Maka kalau dia melibatkan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, haram bagi kita mendedahkan dosa dia tanpa sebab. Maksud tanpa sebab ini, keburukan yang dia buat itu hanyalah merupakan dosa diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia tidak melibatkan dosa merosakkan harta awam, masyarakat awam, tak melibatkan hubungan dengan kepentingan-kepentingan awam. Selama mana dia tidak mengganggu kepentingan awam, maka kita tak boleh nak mendedahkan keburukannya. Sebab itu Islam pentingkan maruah itu. Tak boleh kita nak cerita, oh Datuk ni buat gini, buat gini, buat gini. Tak boleh. Itu aib Datuk. Allah Ta'ala tutup. Walaupun kita tahu, walaupun saya tahu, haram bagi diri kita untuk menceritakan keaiban Datuk. Kalau saya boleh buat begini, menutup keaiban saudaranya, Allah akan selamatkan dia daripada api neraka. Tapi kita payah duk, kalau tahu keaiban seseorang, kita gaduh nak cerita. Kan? Kita gaduh nak tulis dalam Facebook, kita gaduh nak cerita pada orang lain. Keburukan orang, keaiban orang, kita suka nak cerita. Sebab itu ganjaran orang yang boleh tutup rahsia, tutup aib orang, maka Allah Ta'ala bagi ganjaran kepada orang seperti gini. Ya Tuan Haji. Kalau ia berkaitan dengan aib pemimpin, setakat mana yang boleh, setakat mana yang dilarang? Sebab itu saya katakan tadi, keaiban seseorang Muslim ini ada yang boleh kita
dedahkan dan haram untuk kita simpan. Macam mana boleh kita dedahkan keaiban seseorang? Seperti yang saya katakan tadi, dalam hal-hal perkara yang melibatkan kemudaratan kepada sesama manusia. Sebagai contoh, dia seorang pencuri. Kita nampak dia mencuri, kita duduk diam, kita tak report kepada pihak berkuasa. Kemungkinan dalam keadaan gitu, kita berdosa sebab melindungi kesalahan yang boleh merosakkan kemudaratan awam. Kalau kita tak report, kemungkinan mudarat itu lebih berleluasa dalam masyarakat. Contoh, ada seorang datang nak masuk meminang anak jiran kita. Anak jiran kita. Kita duduk satu kampung ataupun satu perumahan. Sebelah rumah kita tu ada anak dara. Orang yang nak datang meminang, nak merisik lah, dia bertanya kepada kita, "Ustaz ni dah kenal, ni dah lama lah. Saya duduk dengan dia ni dah 20 tahun dah berjiran dengan dia. Ni kami main nak merisik anak dia ni pasal nak jadi menantu saya, nak nikah dengan anak saya ni. Jadi macam mana Ustaz tengok anak ni macam mana?" Pada waktu itu diharuskan bagi diri kita untuk menceritakan apa yang sebenarnya sikap dan akhlak orang tersebut. Sebab kalau kita sembunyikan, kemungkinan boleh memudaratkan apa? Nasab, keturunan ataupun rumah tangga yang bakal dibina. Kita cerita setakat mana yang kita tahu, ada maklumat dan ada sahih. Setakat itu kita cerita. Haram pula kalau kita menambah-nambah dan melebih-lebihkan. Itu aib yang boleh kita dedahkan. Begitu juga kalau dalam kes mahkamah umpamanya, kita sebagai saksi, bos kita tu memang kita terkenal orang yang suka pusing punya kan, pusing sana pusing sini sebab nak apa, merosakkan integriti. Kita tahu ada maklumat tersebut, jadi saksi, hakim panggil kita. Waktu itu kita kena mendedahkan aib dia. Sebab kalau kita menutup aib dia, kemungkinan kemudaratan masyarakat, hubungan sesama manusia itu lebih besar. Itu yang saya katakan tadi, kemudaratan yang melibatkan hubungan kemasyarakatan, kemanusiaan. Adapun kemudaratan ataupun adapun kesalahan yang melibatkan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, tak wajar kita nak mendedahkan. Dia tak solat umpamanya, kan? Kita tak boleh nak mendedahkan pada hakim sebab dia tak ada kaitan itu. Dia ni tak solat, ini kaki zina. Zina tu dosa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan dia bertaubat, Allah taala ampunkan. Dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang dosa-dosa yang melibatkan peribadi dan dosa-dosa yang melibatkan hubungan manusia dengan manusia itu. Jadi maksudnya atas pertimbangan kita tu, kita tahu kalau kita tak dedah, mudarat dia lebih besar. Maka di ketika itu kita tidak dihukumkan bersalah kerana mendedahkan keaiban orang lain pada ketika itu. Jadi Tuan Haji boleh faham, boleh pertimbangkanlah diri kita ni takat mana. Hadis ini melarang kepada kita untuk menuduh sembarangan terhadap seorang Muslim, dan dia merupakan satu dosa besar,
termasuk juga membantu orang yang menuduh, si penuduh dalam urusan hariannya atau menolongnya. Hasil daripada perniagaan, hasil daripada kejayaan fitnah yang telah dilakukan, sebab ini akan menggambarkan kepada si penuduh bahawa apa yang dibuatnya adalah halal ataupun bagus. Ini huraian dia sajalah. Maksudnya kita, orang lain yang buat pertuduhan, kita yang tukang pi jadi saksi pula terhadap satu dosa besar, ataupun bantu dia menuduh satu perkara yang dia tak buat. Kita pula jadi itu, maka termasuk di kalangan orang yang melakukan dosa besar. Ada nasihat yang cukup baik seorang penasihat agama bahawa jangan kita sering duduk semeja dengan orang yang suka menuduh orang lain atau suka mengumpat dan membuat fitnah. Jadi kita nak berkawan ni, kita tengok kalau kawan kita itu sering membawa cerita-cerita tentang keaiban orang, maka kita boleh meninggalkan kawan kita itu, ataupun kita mengelak diri daripada duduk dekat dengan dia. Sebab kalau kita duduk dekat dengan dia, maka kita sekurang-kurang kita mendengar fitnah yang disampaikan olehnya. Dan kadang-kadang kita juga terpengaruh dengan fitnah, dengan cerita-cerita yang dibawa oleh orang tu terhadap sipulan-sipulan. Orang yang menolak kejahatan fitnah terhadap seseorang Muslim bukan sahaja diberikan balasan dari Allah, iaitu dijauhkan dari api neraka, bahkan orang tersebut sebenarnya telah mengamalkan satu daripada kesempurnaan iman. Sebagaimana ada tersebut dalam sebuah hadis, tidak beriman seseorang dari kamu melainkan dia mencintai saudaranya sama seperti dia menyayangi dirinya sendiri. La yu'minu ahadukum hatta uhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang itu sehinggalah dia mencintai saudaranya sama seperti dia mencintai dirinya sendiri. Jadi waktu kita nak mengumpat kawan kita tu, rakan kita tu, kita bayangkan kalau orang mengumpat diri kita, kalau orang mendedahkan aib diri kita, macam mana keadaan diri kita? Kita marah, kita malu. Mungkin kita tak akan bertemu dengan jemaah lagi, dengan masyarakat lagi. Sebab orang telah mendedahkan aib kita. Walaupun dia buat perkara betul. Maksud tu? Maksud saya, orang tu dah kita tahu dia buat salah. Ya. Kan kita nak kapal dia baik. So, seperti yang saya jelaskan tadi, walaupun dia ni seorang yang buat kaki maksiat, dan maksiatnya itu adalah berkaitan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada keperluan untuk diri kita mendedahkan keaiban diri dia. Kiranya dia ni orang, sekiranya kemaksiatan itu ataupun dosa, kejahatan melibatkan diri orang lain, dan kemungkinannya kalau kita tak mendedahkan dia itu, mungkin orang lain tertipu, orang lain terpengaruh, maka kita kena menceritakan sekadar keperluan. Kita tak boleh nak buka semuanya, walaupun dia memang jahat, tapi kita nak cerita kejahatannya itu sekadar nak bagi orang tahu dia ini kaki tipu. Cukup. Ini masalah perniagaan sekarang. Maka kita semua baik-baik. Ambil duit orang, lepas tu tak bagi projek. Ini yang itu salah satu daripada perkara yang melibatkan integriti dan hubungan diri dia dan juga masyarakat yang lain. Kalau kita tak cerita tentang perangai dia, sifat dia, kemungkinan orang lain akan tertipu juga. Maka wajib bagi diri kita yang tahu keburukan dia itu, kejahatan dia itu, kita cerita pada orang lain sekadar
Orang tahu dia ni tak bagus gitu je. Tak boleh nak tokok tambah ataupun nak korek cerita dia ni kaki perempuan ni tak semayang. Cukup sekadar orang tahu, oh dia ni kaki tipu sudah. Kan? Sebab kalau kita cerita lagi banyak, kita takut dia membawa kepada diri kita tu melakukan kesalahan ataupun fitnah yang lain pula. Menyebabkan diri kita ni dosa yang lain pula. Wallahu ta'ala a'lam. Syukurlah masuk waktu dah. Ada mesyuarat malam ni. Batuk pun tak hilang tu. Cakap sikit batuk, cakap sikit batuk. Maksudnya jangan cakap banyak lah. Tak dapat nasi royal. Allahu Akbar. Minta maaf tuan-tuan dan puan-puan. Sekadar itulah yang sempat masa kita ada. Saya sampaikan sepotong hadis ini. Mudah-mudahan menjadi amalan kita dan menjauhkan diri kita daripada azab api neraka. Kita tangguh dengan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana?